Sebagai contoh tuan-tuan, ini contoh yang sangat popular. Ucapan Imam Syafi'i, "Idza sahhal hadis fahuwa mazhabi." Betul tak? Kalau hadis itu sahih, itulah mazhab saya. Awak jumpa hadis sahih bertentangan dengan pandangan saya, buang pandangan saya, ambil hadis tersebut. Betul tak? Kita apply metode yang tadi kita buat, yaitu pastikan dulu sahih ke tak sahih ucapan tersebut daripada Imam Syafi'i. Ternyata sahih, okey. Bahkan mutawatir bahwa Imam Syafi'i betul kata macam tu. Yang berikutnya, okey, kefahaman macam mana? Kalau kefahaman awam macam kita, maknanya simple, Ustaz. Awak jumpa hadis sahih bertentangan dengan mazhab Syafi'i, buang mazhab Syafi'i, amalkan hadis sahih ni. Betul tak? Itu pemahaman awam kita yang tak ikut metodologi yang sepatutnya. Itu maknanya kita masuk rumah lalu tingkap atau tebuk atap. Patutnya kita masuk rumah lalu pintu yang disediakan. Pintu yang disediakan adalah kembali kepada orang yang faham berkenaan dengan nusus Imam Syafi'i, dan tengok apa ucapan Imam Ibn Salah, Imam Nawawi, Imam As-Subki. Mereka sepakat mengatakan ucapan ni betul daripada Imam Syafi'i, tapi maksud dia adalah bukan untuk orang awam, tapi untuk orang yang mujtahid, paling kurang mujtahid mazhab. Ya tak? Dari sini kita boleh faham maksud Imam Syafi'i. Jika awak jumpa hadis sahih, ambil hadis tersebut, buang mazhab saya, bukan orang macam kita yang baru kenal mustalah 2-3 hari lepas. Akan tapi untuk orang yang tengok semua kitab-kitab Imam Syafi'i dan dia tahu mana hadis yang Imam Syafi'i miliki dan mana hadis yang Imam Syafi'i tak miliki, lalu dia jumpa hadis baru ni, katakan sahih, hadis ni sahih, Imam Syafi'i tak tahu hadis ni, kalau dia tahu confirm dia akan buat, dia amalkan. Itu baru boleh. Ini yang sering dilakukan oleh beberapa ulama mazhab Syafi'i sendiri. Imam Baihaqi buat, tuan-tuan, perkara ni saya jumpa dalam 4 atau 5 masalah dalam Sunan Kubra. Beliau katakan Imam Syafi'i tak tahu hadis ni, sekiranya dia tahu dia akan amalkan. Orang yang macam ni baru kita terima, sebab dia dah baca semua kitab Imam Syafi'i yang qadim dan jadid. Dia sudah tahu semua hadis-hadis yang Imam Syafi'i punya dan tak punya, dan dia tahu juga manhaj Imam Syafi'i dalam mensahihkan hadis. Jadi kalau dia nampak, kalau dia boleh bayangkan, kalau hadis ni Imam Syafi'i nampak, dia akan sahihkan juga. Dia kuasai semua manhaj, cara fikir Imam Syafi'i, baru boleh kita terima perkara ni. Kita tak reject. Bukan kita taklid kepada Imam Syafi'i, maknanya kita terima semua, kita walaupun hadis ni sahih kita kena tinggalkan kerana pandangan masyarakat. Saya rasa tak macam tu. Yang ada adalah kenapa ulama tak ambil hadis ni adalah karena Imam Syafi'i tahu hadis tu dan dia sengaja tinggalkan. Atau Imam Syafi'i nampak hadis tu, beliau katakan hadis ni menurut saya tak sahih. Atau hadis ni bertentangan dengan hadis yang lain. Ada sebab dia kenapa dia tinggalkan hadis tersebut, bukan karena dia tak tahu. Ya tak? Nah, justru sebelum kita beralih kepada sama ada dalam memastikan pandangan maksud Imam Syafi'i, tuan-tuan kena rujuk kepada orang yang otoritatif dalam perkara ini.